Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Pada persidangan di Suruhanjaya Security pada pagi tadi, Perdana Menteri mengumumkan beberapa perkara untuk meningkatkan pasaran modal serta mencipta lebih banyak kekayaan untuk rakyat. Dalam masa terdekat, kadar duty stamp bagi saham yang didagangkan di Bursa Malaysia akan dikurangkan 0.10% daripada nilai kontrak berkuat kuasa Julai daripada 0.15% pada ketika ini. Dan begitu juga beberapa langkah untuk meluaskan pilihan pelaburan mengikut kemampuan rakyat, ditambah pula dengan hasrat untuk menggalakkan lagi minat pelabur dalam pasaran di Bursa Malaysia. Perdana Menteri juga selaku Menteri Kewangan mengumumkan beberapa perubahan secara langsung akan mengurangkan kos urus niaga atau transaksi security dan menjadikan pasaran saham Malaysia lebih kompetitif. Dan Perdana Menteri juga menegaskan peningkatan dalam mudah tunai pasaran akan lebih banyak menarik dana domestik dan asing ke pasaran saham Malaysia sekaligus menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana untuk meneruskan tawaran awam permulaan ataupun IPO serta memudahkan syarikat tersenarai awam mengumpul dana bagi mengembangkan perniagaan mereka dan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan. Jadi beberapa langkah diumumkan pada pagi tadi kerana senario ekonomi pada ketika ini menuntut kerajaan melakukan langkah-langkah yang secara pendek, secara sederhana dan juga jangka masa panjang. Jadi untuk melihat perkara ini, adakah ia cukup untuk meningkatkan keyakinan pelabur kepada prestasi Bursa Malaysia dan juga meningkatkan aliran ringgit berbanding kekukuhan ataupun pengukuhan nilai dolar sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Jadi untuk melihat perkara ini, Profesor Emeritus Dr. Berjaya Bardai, Profesor Ekonomi di Uni Razak sedang bersedia melalui Google Meet. Sekarang beliau berada di Ho Chi Minh City di Vietnam. Apa khabar, Prof? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih. Prof, kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jadi beberapa kegusaran penganalisis ekonomi dan juga penganalisis pasaran saham dijawab oleh Perdana Menteri dengan pengumuman beberapa pengumuman langkah-langkah segera yang akan diambil oleh Suruhanjaya Security dan juga Bursa Malaysia. Adakah langkah-langkah yang saya umumkan sedikit itu ataupun ada juga yang diumumkan pada pagi tadi mengikut Perdana Menteri, ia memberikan indikator bahawa kerajaan dan juga Menteri Ekonomi dan Menteri Kewangan respon kepada isu ekonomi negara kita pada ketika ini, pada pandangan Prof. Dan Menteri Ekonomi memang menunjukkan rasa keperluan untuk melakukan sesuatu dan rasa kepertanggungjawaban, tetapi mungkin kerana sebenarnya isu penurunan harga saham, penurunan kadar pertukaran ini memerlukan kita melihatnya dari perspektif yang jangka pendek, jangka pertengahan dan jangka panjang. Ya. Dalam jangka pendek memang apa yang diumumkan itu sangat baik. Kerana dalam jangka pendek apa yang menentukan prestasi pasaran saham dan juga kadar pertukaran lebih bertumpu kepada sentimen dan keyakinan. Keyakinan pelabur asing, keyakinan penganalisa. Jadi misalnya apa yang dilancarkan hari ini, penurunan komisen dan itu merupakan satu yang positif. Memberikan tanda bahawa kita sangat mengalu-alukan pelabur asing dan pelabur-pelabur untuk masuk ke pasaran. Tapi mungkin itu belum cukup lagi. Ya. Belum cukup lagi. Kita memerlukan langkah jangka pertengahan dan jangka panjang itu untuk diumumkan dan kemudian dimulakan secara beransur-ansur. Saya rasa masalah kita hari ini ialah masalah keyakinan, kerana kalau kita tengok hari-hari lebih daripada 1 bilion pelaburan keluar dari Malaysia oleh pelabur asing. Pelabur asing di Malaysia mengakankan lebih 20% daripada pelaburan di Bursa Saham Malaysia. Jadi bila mereka menjual saham, membawa keluar wang, dua perkara berlaku. Harga saham turun, kadar pertukaran pun juga turun.
Ya, Prof. Dalam ucapan pagi tadi juga, Perdana Menteri mengungkapkan MOF dan juga Suruhanjaya Security berusaha untuk meluaskan definisi pelabur sophisticated dengan melibatkan sekali angel investors, modal troka dan juga equity persendirian. Dan beliau mengakui sebagai permulaan bagi menggalakkan lebih banyak syarikat disenaraikan di Bursa Malaysia, SC dan juga Bursa Malaysia akan melaksanakan pembaharuan tahun ini untuk memudah cara dan mempercepatkan penyenaraian di bursa dengan mempercepatkan proses IPO serta memendekkan masa kepasaran bagi memastikan daya saing dan daya tarikan Malaysia. Adakah ini akan memberikan satu indikator dan menunjukkan bahawa Bursa Malaysia dan juga SC responsif kepada perkara-perkara birokrasi yang selama ini gagal menjadi daya tarik pelabur asing dan juga pelabur domestik untuk berada di Bursa Malaysia? Pandangan Prof. Ya, itu adalah satu yang dialu-alukan, tetapi mungkin itu juga merupakan mungkin adalah aspek gejala. Ya. Kita kalau boleh nak pergi melihat kepada aspek masalahnya dan bukan cuba menangani gejala sahaja. Kawalan kita, faktor apa yang berlaku di Amerika, peningkatan OPR, kemudian krisis had pinjaman kerajaan dan sebagainya. Tapi itu secara beransur-ansur akan pulih, dan bila itu pulih, sentimen secara menyeluruh dalam seluruh dunia akan lebih baik, dan kalau itu boleh disokong dengan memupuk sentimen dari dalam. Ya. Contohnya misalnya, Ya. pelabur dalaman mesti digalakkan, pelabur dalaman mesti disemai. Dan saya sangat gembira bila Yang Amat Berhormat mengumumkan tentang aspek Angel Fund. Ya. Angel Fund ini merupakan satu yang sangat bermakna dalam jangka panjang. Kalau kita tengok dalam tahun 90-an bagaimana kita mendapat apa yang dipanggil .com boom tu, Ya. adalah disebabkan oleh venture capital, angel fund, love money, semua ni yang merangsang ekonomi sebenarnya. Ya, dari aspek itu, adakah Prof merasakan ia akan memberikan satu kejelasan dalam masa terdekat ini, kerana ini merupakan langkah jangka masa pendek? Adakah bursa akan memberi reaksi dan pelabur tempatan dan juga pelabur asing akan memberi reaksi dengan pengumuman kerajaan pagi ini? Tentunya akan ada reaksi, tetapi reaksi yang kita tunggu lebih penting ialah daripada pelabur asing yang masih memegang 20% pegangan dalam bursa saham. Mereka sekarang masih teragak-agak adakah mereka akan terus menyokong Bursa Malaysia atau mereka berpindah. Kalau kita tengok di Asia misalnya, Ya. 3 negara, Malaysia, Thailand dan Filipin, bursa sahamnya menurun. Ya. Sebaliknya bursa saham Indonesia dan Vietnam meningkat. Ya. Jadi nampak seolah-olah ada peluang untuk pelabur asing ini berpindah ke Indonesia ataupun ke Vietnam. Jadi kita perlu mengubah perspektif mereka. Kalau boleh kita nak mereka kekal di Malaysia, tapi dia perlu ada satu wow factor untuk mengekalkan mereka terus di Malaysia ini. Okey, apakah itu wow factor? Kalau kita lihat isu politik, nampaknya seolah-olah ia menjadi satu igawan kepada pelabur selepas kita melalui episod pertukaran kerajaan sejak PH memerintah pada 2018 dan pertukaran beberapa Perdana Menteri selepas itu, dan pada pilihan raya umum ke-15 pada hujung tahun lalu, kerajaan perpaduan ditubuhkan, walaupun dari sudut angkanya kerajaan ini begitu kukuh melepasi 2/3 di parlimen, tetapi cakap-cakap politik, cakap-cakap bahawa kerajaan ini tidak bertahan lama, adakah itu memberi kesan kepada sentimen pelabur tentang kestabilan politik? Kita lihat apabila kerajaan baru, kerajaan Madani diumumkan pada bulan Januari, bursa saham kita meningkat dan kadar pertukaran kita sangat baik. Mana 4.24 masa itu. Ya. Tidak pernah berlaku dalam masa berapa tahun. Tetapi dia hanya bertahan dalam masa kurang dari 2 minggu. Ya. Mengapa itu berlaku? Ialah kerana
banyak maknanya spekulasi tentang politik di Malaysia kerana sebelum itu 3 Perdana Menteri turun naik dalam tempoh kurang dari 2 tahun. Jadi mungkin itu sudah mula menjadi tradisi, dipikirkan rakyat akan melakukan perkara yang sama. Tapi nampaknya saya lihat bahawa kerajaan baru ini, kalau kita tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memupuk sokongan kah kabinetnya dan kerajaan ini dilihat sebagai satu pasukan yang kukuh. Itu yang dilihat. Jadi keyakinan pelabur-pelabur akan bergantung kepada kebolehan keupayaan Yang Amat Berhormat untuk menunjukkan kepada penganalisa dan kepada pelabur bahawa kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang kukuh, bersatu dan bekerja sebagai satu pasukan yang kuat. Ya, apa yang dimaksudkan oleh Prof bahawa Perdana Menteri boleh menjadi magnet? Perdana Menteri sudah pun ada wow factor, tetapi dokongan dari kabinet dan juga kerajaan itu sendiri seolah-olah meninggalkan jauh Perdana Menteri di hadapan tetapi tidak didokong oleh pasukan beliau. Adakah begitu? Ya, itulah makna pokoknya. Cuma seolah-olah banyak keputusan-keputusan yang dibuat oleh beliau sendiri sebagai Perdana Menteri, dan ada beberapa pengumuman oleh menteri kabinetnya yang beliau mengeluarkan kenyataan bercanggah ataupun mevetokan kenyataan yang menunjukkan bahawa ataupun membayangkan bahawa pasukan ini tidak kuat dari segi kerja berpasukannya. Itu yang ditonjolkan sebagai message. Saya harap ini tidak benar. Ya. Tapi ini memerlukan mungkin media massa ataupun pasukan media kerajaan ini tidak cukup berkesan untuk menonjolkan ini. Ya, Prof. Dari angka pengaliran pelaburan asing keluar dari bursa dan memberi impak kepada nilai ringgit yang sentiasa menunjukkan trend penurunan sejak beberapa bulan ini, adakah langkah fiskal dan monetary boleh membantu? Adakah campur tangan BNM boleh membantu ataupun kerajaan sudah menyatakan bahawa kerajaan tidak mempengaruhi BNM dalam menentukan OPR dan seumpamanya, tetapi cakap-cakap di luar bahawa BNM tidak melakukan tugas yang sepatutnya. Di mana titik tengahnya? Ya, sebenarnya Bank Negara pun menghadapi masalah kerana mereka melakukan dengan tugas dengan baik, meningkatkan balik OPR untuk menyapu kecairan dalam pasaran untuk memupuk satu tahap pembangunan yang seterusnya. Tapi itu disalahartikan seolah-olah mereka ingin menekan pasaran, menyebabkan kos peminjaman meningkat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mana kerajaan tidak campur tangan dengan itu. Cuma saya rasa mana dia memerlukan lebih daripada Bank Negara. Saya melihat misalnya aliran keluar wang, kita melihat setiap tahun lebih 80 bilion wang keluar dibawa oleh warga asing. Warga asing menghantar wang balik ke negara. 80 bilion. Kemudian belum lagi import barangan makanan 65 bilion. Jadi sebenarnya terlampau banyak mungkin wang ringgit yang dikeluarkan menyebabkan permintaan kepada US dollar meningkat dan penawaran ringgit juga meningkat. Ini menyebabkan ringgit kita lemah. Tapi saya melihat bahawa itu merupakan aspek yang mungkin susah untuk dikawal. Kita boleh mula dari dalam. Apa yang Amat Berhormat umumkan tadi, misalnya apa kata kalau kita semarakkan bursa saham kita boleh wujudkan satu kaunter baru untuk memupuk kumpulan peniaga-peniaga ataupun syarikat-syarikat
Startup pemula dan persekolahan sebagainya. Ya. yang boleh dipupuk untuk mewujudkan melonjak satu pasaran baru. Prof, ramai juga beranggapan bahawa semua yang dilakukan diumumkan oleh kerajaan merupakan berbentuk runcit, berbentuk retail. Mungkin memberi sedikit impak ataupun kesan kepada bursa dan juga pasaran dalam masa yang terdekat. Tetapi ramai juga memberi pandangan bahawa negara sudah mewarisi struktur ekonomi yang tidak mantap. Ada kecacatan besar dalam struktur ekonomi kita, misalnya isu subsidi tidak bersasar itu menyebabkan kita berbelanja lebih 80 bilion satu tahun. Begitu juga dari sudut labor market ataupun pasaran buruh kita terlampau tidak kompetitif menyebabkan kos hidup terlampau tinggi manakala gaji tidak berubah melebihi 1 dekad, 2 dekad dan beberapa reformasi teks dan sebagainya tidak berlaku. Jadi adakah itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh pasaran? Ya, dalam jangka pertengahan kita perlu melakukan satu reformasi dalam struktur ekonomi kita. Struktur ekonomi kita kokoh sejak 70 tahun dengan sokongan pelabur asing. Kita telah melonjakkan ekonomi kita sampai satu tahap yang disegani di envy oleh negara-negara jiran. Tapi sekarang ni kita sampai ke tahap tepu. Ya. Mana sekarang ni kita masih dijerat oleh jerat kelas menengah dah 20 tahun. Kumpulan pekerja kita, 70% daripada mereka hanya berkelulusan SPM dan dianggap sebagai tidak mahir. Kita perlu melonjakkan mereka, perlu membawa mereka keluar daripada jurang ni dan perlu mewujudkan satu ekonomi baru. Dan ini peluang yang baik kerana kita sedang berhijrah ke IM 4.0. Kita perlu berhijrah kepada ekonomi baru berasaskan digital, berasaskan kepada Internet of Things, Artificial Intelligence, Digital Economy dan sebagainya untuk melonjak kepada satu tahap baru. Kita juga perlu merombak semula sektor perindustrian kita. Sektor perindustrian kita telah berkembang dengan baik. Daripada perkilangan di tahun 90-an kita berubah kepada menumpukan kepada sektor perkhidmatan dan kini kita sudah mencapai tahap tepu dan kita perlu satu lonjakan baru dan digital economy yang merupakan satu yang memberikan harapan baru insya-Allah. Ya, adakah itu satu aset yang belum dieksploitasi sepenuhnya, terutamanya di kalangan buruh berkemahiran, bidang TVET yang wajar dijadikan arus perdana lepasan SPM yang kita berdebat sekarang yang tak datang SPM, yang pergi ke peperiksaan tetapi tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi sama ada diploma ataupun ijazah. Adakah itu sebenarnya yang wajar kita lihat dari sistem pendidikan untuk melihat bahawa kita mampu menstrukturkan semula ekonomi? Ya, tapi okey, itu merupakan satu yang baik, tapi kalau kita tengok lebih 70% juga lepasan SPM yang bertekad tidak mau menyambung pelajaran. Ya. Dan mereka nak terus masuk ke alam pekerjaan. Ini di satu pihak, di satu aspek adalah baik, tapi di pihak yang lain bermakna kita perlu mobilisasi mereka untuk mendapat kemahiran dalam kerja. Jadi kita ada 9.5 juta pekerja yang memerlukan latihan semula untuk mendapat kemahiran baru. Kemudian kita ada aliran baru pelajar-pelajar yang habis SPM nak masuk bekerja juga memerlukan pengasahan kemahiran. Ya. Jadi kita perlu mengubah sistem pendidikan kita untuk ditumpukan kepada bagaimana memberikan kemahiran baru kepada kumpulan pekerja, bukan lagi pelajar-pelajar daripada bawah tumpuannya sepatutnya. Prof, untuk memastikan nilai ringgit berada di landasan untuk ke arah aliran peningkatan,
berbanding dolar Amerika. Kalau kita bergantung kepada pengaruh luar, tu betul lah isu di Amerika Syarikat memang belum stabil sepenuhnya kerana bergaduh antara upper house dan lower house, dan Presiden Biden terpaksa berkompromi dengan seteru politik Republikan mereka, dan itu memakan masa juga, dan apatah lagi akan berlaku pilihan raya presiden pada tahun hadapan. Begitu juga isu global di peringkat Eropah, di Ukraine dan juga Rusia. Kita tidak tahu di mana penghujungnya. Tetapi untuk merancangkan tempatan, permintaan domestik, apa indikator dan juga perkara yang wajar dilakukan oleh kerajaan, kerana kita memerlukan pelaburan tempatan. Dalam masa yang sama, rantau ini merupakan rantau yang vibrant dari China, dari Jepun dan Korea, termasuk dari ASEAN. Tetapi nampaknya rakan-rakan di Indonesia mendapat ataupun penjanaannya, rakan-rakan di Vietnam mendapat pulangannya. Tetapi Malaysia, Thailand dan juga Filipina tidak mendapat magnet itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Okey, saya melihat bahawa semua ahli negara di Asia mempunyai potensi yang sama baik. Dan hari ini kita perlu mungkin mengubah tumpuan. Kalau dahulu kita berkiblat ke Amerika, sekarang kita perlu ubah. Kita perlu lebih mesra dengan China, dengan India, dengan negara Asia. Dan cadangan yang amat berhormat untuk mewujudkan ASEAN Monetary Fund adalah satu yang sangat baik. Tapi untuk mencapai arah itu mungkin memerlukan masa, kerana itu adalah satu ada banyak cabaran yang akan mengekannya. Kalau itu boleh dilakukan, kita mewujudkan satu mata wang Asia misalnya dalam tempoh 5 tahun, kita akan mengubah direction kita. Kita tidak mahu reserve kita terlampau bertumpu kepada US. Kita tidak mahu urus niaga dilakukan dalam US dollar saja. Kerana hari ini di seluruh dunia, urus niaga menggunakan USD sudah turun daripada 75% kepada 48%. Jadi kita perlu mengikut arah itu. Sebenarnya dari segi potensi, negara kita adalah dalam kedudukan terbaik untuk bukan saja membawa pelabur asing, tetapi untuk menjadi hub kepada perdagangan dunia untuk negara-negara Asia dan negara Barat. Menarik. Dan akhir sekali, adakah Prof merasakan sentimen untuk melihat keputusan pilihan raya 6 negeri yang akan berlangsung sebulan 2 ini akan memberi indikator bahawa ekonomi kita akan berada di landasan yang betul, ataupun ia akan menimbulkan ketidaktentuan lebih parah lagi? Saya rasa pilihan raya negeri ini sudah diramal kemenangan siapa pemenangnya. Jadi dia tidak akan memberikan apa-apa kesan yang besar. Tapi yang akan lebih besar mungkin ramai ada spekulasi kata selepas pilihan raya itu bulan Ogos, kita mungkin akan melihat satu kabinet line up yang baru, atau kemungkinan terbentuknya bentuk kerajaan yang lain. Itu yang lebih dipikirkan oleh penganalisa, adakah ini akan berlaku. Of course mereka mengharapkan dia tidak perlu berlaku, misalnya perubahan kerajaan, kerana kalau itu berlaku seolah-olah dia mengiyakan ramalan bahawa Malaysia sekarang ini mulai 3-4 tahun yang lepas akan terus-menerus menghadapi keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan ini memberikan persepsi jangka panjang yang agak negatif. Menarik. Jadi terima kasih Prof Emeritus Dr. Bojaya Bardai, Profesor Ekonomi dari Graduate School of Business Uni Razak. Jadi itu saja perbincangan saya bersama Prof. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan walaupun dalam sela-sela masa terluang ketika berkonferensi ataupun berkonferens di Ho Chi Minh City. Semoga berjalan lancar semuanya. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.